Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba. Siapa tak kenal penyanyi yang baru-baru ini melancarkan single terbaru berjudul Di Matamu, Sufyan Suhaimi. Nama Sufyan semakin menjadi buah mulut sejak kemunculan beliau dalam dunia nyanyian pada tahun 2016 dengan lagu hits berjudul Terakhir. Lagu tersebut digubah dan ditulis liriknya oleh beliau sendiri dan dua rakannya iaitu Sirhan dan Rinkarnain. Walaupun Sufyan baru-baru ini dibanjiri dengan gosip makcik-makcik bawang berkaitan hubungannya dengan Elvira, namun Sufyan terus bangkit menempuh dunia hiburan. Hari ini kami bawakan kepada anda di Studio NX Now, Sufyan Suhaimi. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata? Betapa terlahmu memaksaku mengundurkan diri. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedang betapa hinanya ku di matamu. Namun jika ku diperlukan dan diterima, izinkan ku menagih kasihmu. Namun jika ku ditolak, tak diperlukan, buang segala tentangku. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Oh, dan ku bersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedang betapa hinanya
Aidil. Okey. Sufian Suhaimi. Okey, Farah, sebelum kita berdiskusi dengan Sufian, saya nak tanya Farah, apa perasaan Farah bila mendengar baik-baik lagu tadi? Apa perasaan dia? Saya rasa sayu. Sebab lagu tu memang merayu-rayu lah. Memang sedih sebenarnya. Dan bagi saya, bila saya melihat lagu yang live tu kan, saya dengan live, saya rasa sangat macam sangat tak tercakap speechless lah. Jadi hari ini itu tadi kita punya guest special kita pada hari ini, iaitu kita nak jemput ke dalam studio kita Sufian Suhaimi. Selamat datang Sufian. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Macam mana sihat ni? Baik. Alhamdulillah. Dah makan? Belum. Belum makan lagi? Okey, Sufian. Kita nak terus kepada diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan, kita nak tahu apa perkembangan terkini lah. Perkembangan terkini, bulan lepas saya agak busy dengan persiapan untuk single terbaru ni, dan sekarang saya dalam proses rangka promosi lagu Di Matamu, dan at the same time ada beberapa projek yang kita cuba nak run dalam tahun ni, dan persiapan untuk raya lah kot. Persiapan untuk raya. Awal juga buat persiapan. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk peminat. Okey, bila bercakap mengenai lagu Di Matamu tadi tu, boleh Sufian ceritakan sikit idea di sebalik lagu tu dari segi lirik dan juga melodi dan sebagainya. Lagu Di Matamu ni sebenarnya dia ada banyak cerita dalam lagu ni, dan bila lagu ini ditulis, kami mendapat ilham daripada keadaan sekeliling, dan ada banyak macam nasihat-nasihat sosial yang kita cuba kongsikan dalam lagu ni, terutamanya bagi mereka yang mempunyai orang istimewa dalam hidup. Kadang-kadang pengorbanan yang diberikan tu tak memadai, tapi boleh berpindah dengan mudah. Dan ada juga nasihat yang macam kita nak cakap, be firm dengan keputusan yang kita nak lakukan. Contohnya kalau macam kita betul-betul nak, cakap nak. Kalau kita tak nak, cakap tak nak. So ada banyak benda yang kita cuba kongsikan. Dan lagu ini terhasil ataupun muncul selepas Sufian berhadapan dengan beberapa kontroversi. Ada sedikit kena-mengena ke dengan kontroversi itu? Saya nak ingatkan lagi sekali, mungkin ramai yang dah tahu dan ada juga yang tak tahu, yang lagu ni ditulis daripada tahun lepas, dalam bulan April 2017, dan sempurna menjadi satu lagu dalam bulan Julai 2017. Dan dalam tempoh itu tak ada apa-apa yang peribadi berlaku dalam hidup saya, dan mungkin timing lagu itu keluar kebetulan dengan apa yang berlaku baru-baru ni, isu tu masih panas, dan orang mengaitkan lagu itu dengan apa yang berlaku dalam hidup saya. Jadi memang tak kena mengena langsung. Tak ada. So macam mana dengan reaksi daripada peminat dan terhadap lagu ni? Dengan cerita dah 4 juta lebih dah. Tak, bukan 4 juta, dah 8 juta. Dah 8 juta. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sebelum lagu ni rilis, sebelum lagu Di Matamu yang official rilis, dah ada unofficial version. Yang versi akustik, gitar dan juga vokal saja yang saya belanja kepada peminat akhir tahun lepas di Instagram saya. Dan lagu tu mencecah 8 juta view dalam masa 3 minggu. Yang unofficial punya. So looking at the feedback, macam agak nervous juga, sebab bila orang dah terima baik lagu yang belum rilis, sedikit sebanyak memberikan tekanan, sebab people are expecting something bigger and better for the official version. So dalam tempoh beberapa minggu itu, saya dan tim ulang beratus-ratus kali kot sehari untuk memastikan yang kita memang betul-betul akan keluarkan sesuatu yang perfect untuk pendengar di luar sana. Dan I think we did great. Dalam masa kurang 2 minggu dah melebihi 8 juta, dan saya harap momentum tu terus lebih baik lepas ni, insya-Allah. Okey, Sufian, saya nak tanyalah, macam mana lagu Di Matamu ni memberi impak kepada Sufian dan juga peminat Sufian sendiri? Sebab kalau kita tengok kan, ada banyak sebenarnya lagu Di Matamu cover yang banyak saya tengok dekat social media, kat Twitter, ramai orang viralkan benda-benda macam ni. Jadi, apa komen? First of all, saya nak berterima kasih kepada semua orang yang menyokonglah kot karya Di Matamu ni. Sebelum rilis pun saya dapat tengok ada beratus-ratus, beribu-ribu cover orang yang cuba
memberikan sisi berbeza daripada lagu di matamu. Bukan saja peminat-peminat tapi rakan-rakan artis juga tak lepas kira macam saya nampak lagu di matamu ni lebih kepada trend. Dia jadi siapa yang boleh menyanyi mesti nyanyi lagu di matamu atau mesti buat cover lagu di matamu, dan it's a good promotion juga untuk lagu di matamu. Sebab bila ramai orang yang buat benda macam tu, dia akan memberikan variasi yang lebih dalam lagu di matamu. Mungkin kalau saya yang bawa, dia bunyi dia macam ni, tapi dengan adanya orang-orang ramai yang cover lagu ni, kita dapat dengar macam-macam jenis version of di matamu. Betul. Dan kita nak tahu ada tak perancangan Sufian selepas ini untuk membuat duet ke atau apa ke? Ada. I always try something new. Kalau kita tengok daripada tahun 2016 hingga 2018, saya hadir dengan lagu terakhir yang berentak ballad. Kemudian Harus Aku yang lebih simple, piano dan vokal. Kemudian Terasa Ada yang lebih berentak pop. Dan sekarang lagu di matamu yang saya rasa dalam genre powerful ballad. Tapi benda ni bukan sesuatu yang baru bagi saya, sebab saya dan tim pernah menghasilkan lagu-lagu yang sebegini, contohnya macam lagu Hakim Rusli Segalanya adalah antara lagu yang saya tulis. Dan saya rasa it's about time untuk saya pula mencuba muzik yang berentak begini, dan insya-Allah untuk masa akan datang akan ada satu pembaharuan juga, something yang belum orang pernah dengar daripada saya, dan saya akan cuba hadiahkan. Contohnya apa, agak-agak hip hop ke? Something like itulah collaboration. Collaboration, sebab kalau orang tengok lagu Sufian Suhaimi ni lebih lagu yang macam meratapi jiwa, lagu-lagu cinta kan. So kita cuba nak collab sesuatu yang membeli jiwa dengan sesuatu yang bermain dengan otak. So bukan sekadar dengar dan merdu, tapi sesuatu yang cuba mengisi jiwa dan memberi impact lah kepada para pendengar kan. Okeylah Sufian, kita nak tanya, ada tak perancangan untuk buat single baru lepas di matamu ni mencapai kejayaan yang luar biasa, 2 minggu 8 juta? Betul lah. Ada. Saya memang sentiasa mencari material-material yang baru dan berkualiti untuk pendengar-pendengar di luar sana. Dan sekarang ni ada beberapa lagu yang masih ditulis tapi belum siap, dan kadang-kadang ilham tu bukan datang bila kita hendak tau. Kita tak boleh have that one time untuk duduk dan siapkan satu lagu. Macam hari ni aku nak buat satu lagu. Dia bukan semudah itu. Macam lagu di matamu pun mengambil masa lebih kurang 4 hingga 5 bulan. Kadang-kadang ilham tu boleh datang dalam masa 5 minit pun. Kita boleh dapat satu benda tu. So masih menunggu lagi magic seterusnya dengan tim saya, dan insya-Allah sesuatu akan diberikan. Lagu-lagu di matamu ni, ilham tu datang dari mana masa Sufian tengah buat apa? Benda tu, lagu di matamu mula-mula datang dalam bentuk chorus dia, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Waktu tu ada macam scene merajuk je, macam member keluar dengan orang lain. Ada macam tu. So macam kita when we write something, we tend to exaggerate tau. Kadang-kadang benda tu simple, tapi orang kan suka benda yang luar biasa kan. So kita letakkan perasaan yang macam tak guna punya budak, so letakkan dalam lirik. So dia terhasil satu karya yang besar. Kalau kata lagu ni bermula pada tahun lepas ya? Ya, betul. Tahun lepas. Waktu tu Sufian tengah menghabiskan sarjana kan? Masih dalam tempoh pengajian. So sekarang ni Sufian dah habis pengajian. Alhamdulillah, baru habis awal tahun ni, dan tunggu tarikh konvo lah. Bidang komunikasi? Yep, Master in Mass Communication. I see. Jadi ada tak perancangan untuk sambung PhD in the future? Katanya tawaran banyak dapat sekarang ni. Ada tawaran untuk sambung PhD, tapi untuk pengajian PhD ni the drive is different. Dia tak sama macam sarjana ataupun ijazah sarjana muda. Sebab kita kena betul-betul commit dengan pengajian tu like 500%. Even pensyarah-pensyarah pun ada yang ambil cuti tanpa gaji semata-mata untuk menyiapkan PhD. Dan mungkin fokus saya untuk masa ini, saya masih hijau dalam industri, dan ada banyak benda yang ingin saya buat, banyak benda yang belum saya capai.
kalau saya nak sambung PhD, saya akan pastikan saya betul-betul bersedia lah. So macam dari segi aktiviti seni Sufian Suhaimi sekarang ni macam mana? Sekarang ni masih lagi dalam rangka promosi lagu di Matamu. Saya cuba kongsikan lagu ini bukan dari corong-corong radio juga, tapi kita dah start pergi dari satu negeri ke satu negeri untuk berkongsi karya dengan pendengar-pendengar. Mungkin lagu di Matamu ni bila kita dengar dekat radio perasaannya lain, tapi bila kita dengar live perasaan tu akan lebih dekat dengan pendengar-pendengar, dan itu yang cuba saya kongsikan melalui lagu di Matamu ni. But at the same time kita masih menulis dan mencari material-material baru untuk masa ini. Okeylah, Sufian, kita nak borak lebih panjang lagi, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Siapa Umar? Siapa Umar? Siapa Umar? Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menjadi kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. APEL membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke IPT dalam pelbagai peringkat pengajian berdasarkan pengalaman hidup individu. Untuk memohon, individu mesti berumur minimum 19 tahun untuk peringkat sijil, 20 tahun untuk diploma, 21 tahun untuk sarjana muda dan 30 tahun untuk sarjana. Berminat untuk memohon? Mudah sahaja. Isi borang secara online di laman web MQA. Jadi lebih bijak dengan APEL. Ya, kembali bersama kami dengan tetamu istimewa hari ini, Sufian Suhaimi. Ya. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita kan. Kita nak mendalamilah siapa Sufian kan. So Sufian, selain daripada bidang nyanyian, ada tak terfikir untuk mencuburi bidang-bidang lain seperti lakonan ke pengacaraan ke? Sebenarnya sekarang ada. Banyak kena buat job. Ada few offer yang memberikan tawaran untuk saya berlakon. Bukan watak kecil, kadang-kadang watak yang second hero pun ada. Tapi bagi saya tak nak memberikan fokus yang lebih untuk dua benda. So macam sekarang orang kenal saya sebagai seorang penyanyi, dan biarlah benda itu sebegitu buat masa ini. Kalau ada pun benda-benda yang ingin saya buat selain daripada bidang nyanyian, biarlah di sekitar bidang nyanyian saja yang tak affect nama Sufian Suhaimi. Takutkan kalau berlakon tak jadi nanti. Kena kecam Kena kecam pula. So I think buat apa yang saya rasa saya selesa buat. Dan kalau ada pun maybe dalam bidang perniagaan lah. Bukan dalam bidang seni yang lain. Into business. Saya ada satu soalan sendiri. Macam mana Sufian mula-mula terjebak dalam bidang nyanyian dulu? Sebenarnya saya dah bermain muzik daripada zaman degree lagi di Uniza. Saya ada satu band, kami ada satu band namanya Di Mahameru, dan sebenarnya Sirhan adalah salah seorang band members tu. Sirhan adalah komposer yang tulis banyak lagu lah hari ni. Ada Terakhir, Harus Aku, Terasa Ada, Di Matamu, Segalanya, Tergantung Sepi, Menahan Rindu. Semua lagu-lagu ni dia yang buat. Dan pada waktu tu kita tak tahu yang Sirhan ni ada bakat dalam menulis lagu. Tak tahu Tak tahu. Padahal masa tu kira member-member kan? Kita sahabat rapat daripada tahun 2012. So sepanjang pengajian tu bila dah buat macam-macam, kita dah main band, ada masuk tarian kebudayaan, dan tiba-tiba dia mainkan satu lagu Terakhir. So bila lagu tu dimainkan, saya macam tarik macam lagu ni sedap kan. Lepas tu dia cakap ni lagu dia buat tapi tak siap. So saya siapkan dan simpan. Bila sambung master, sebab siapkan dan simpan. Siapkan dan simpan. Bila sambung master, saya sambung master sebab saya nak jadi pensyarah. So I further my study in masters. Lagu yang terakhir yang kita record main-main tu viral, dan saya dapat tawaran untuk menjadi artis rakaman. Dan saya terima tawaran tu, dan bila lagu itu diterima baik, saya dan Sirhan rasa macam mungkin kita ada bakat dalam bidang ni. Mungkin waktu tu. So kita cuba untuk menulis lagu-lagu yang lain, dan alhamdulillah lagu-lagu yang dihasilkan itu juga diterima baik, dan mungkin ini adalah tempat kita buat masa sekarang, dan itu yang kita cuba kongsikan dalam industri muzik.
Tapi realiti sekarang kita tak boleh fokus kepada satu perkara je kan, untuk muzik saja. Tadi you cakap you nak buat perniagaan. So mungkin perniagaan macam mana yang tahun 2018 adalah tahun untuk saya cuba banyak bidang yang saya belum cuba bereksperimen untuk sebelum-sebelum ni, dan perniagaan mungkin adalah salah satu daripada perkara yang ingin saya cuba. Tapi bukanlah untuk mengawak keuntungan semata-mata, tapi lebih kepada berkongsi apa yang saya rasa saya nak kongsikan kepada orang-orang di luar sana. Okay, jadi Sufyan merupakan antara yang top lah dekat Malaysia sekarang ni kan. Betul. Top switches lah macam kata kan. Okay, apa antara cabaran yang you macam tengah lalui sekarang menghadapi industri muzik kat Malaysia ni? Kadang-kadang kontroversi atau isu tu bukan sesuatu yang kita minta. Dia datang secara tiba-tiba dan bukanlah, ada orang beranggapan bila sesuatu kontroversi atau isu itu berlaku, dia adalah rekaan gimmick yang kita buat untuk melariskan sesuatu. Marketing strategi lah. Tapi itu antara benda yang saya dapat. Dan ada banyak juga spekulasi-spekulasi daripada netizen terutamanya yang memberikan cerita yang kadang-kadang saya pun tak tahu cerita tu ada. Macam ya ke? Itulah yang OBT tadi, macam bawang. So benda-benda tu adalah cabaran sebenarnya. But at the end of the day, it depends on the individuals. Macam mana kita react to certain things, itu akan influence how people perceive us. So dalam hal ni saya mengambil pendekatan untuk tak cepat melatah dan bagi orang, sebab penonton ataupun audience untuk industri kita bukanlah orang yang tak berfikir. Mereka berfikir dan at the end of the day dia akan tahu apa yang kita cuba sampaikan dan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, nampak Sufyan sangat cool ya berdepan dengan kontroversi semua ni kan. Tapi waktu mula-mula Sufyan terfikir untuk masuk ke bidang seni, pernah terfikir tak macam kalau aku dihentam satu hari nanti macam mana aku akan handle ke sakit hati ke? Saya tak pernah menjangkakan yang kehidupan saya akan sampai to this extent. Sebab bila saya mula-mula masuk sebagai penyanyi dengan lagu Terakhir, misi dan visi saya itu adalah untuk memberikan sesuatu yang baru kepada pendengar. Dan kalau kita tengok lagu Terakhir mula-mula kenal pun, orang lebih mengenali lagu Terakhir berbanding penyanyinya. Orang lebih kenal, dia tak kenal siapa Sufyan Suhaimi. Dan saya sangat selesa dengan keadaan itu sebab saya rasa apa yang kita cuba sampaikan itu sampai dengan baik. Tapi bila ada benda yang tak dirancang berlaku, di situ saya rasa education plays its role untuk mengajar kita apa yang kita dah belajar sebelum ni secara teori, kita letakkan secara praktikal, dan itu yang cuba saya lakukan. I see. Jadi sekarang ni Sufyan berada di apa orang cakap satu tahap. Satu tahap yang membanggakan lah. Jadi macam mana Sufyan handle benda ni dari segi contohnya kalau keluar, mesti ada ramai peminat yang macam nak selfie dan sebagainya. Selain daripada di laman sosial, kan? Dekat luar pun mesti dah dikenali ramai. Based on my observation, then this is my opinion, karakter netizen di Malaysia ni dia lebih sensitif dan juga aktif bila berada di media sosial je. Bila kalau nak diberikan perumpamaan, kalau netizen ni bahan kimia, dia lah bahan kimia yang paling aktif sekali. Dan kalau kita tersalah sentuh, dia akan meletup. Tapi kalau di luar dia akan jadi sebaliknya. Rakyat Malaysia bila in real life dia lebih kepada pasif, senyap, jadi observer dan adalah beberapa pihak yang kadang-kadang tegur in real life, tapi semuanya di bawah kawalan lah. Kita bukan ada budaya yang ada paparazzi ke kejar kesana sini. Semua cool je kalau jumpa kat luar-luar pun. Okey, kita pun dah tak banyak masa untuk nak bersembang. Kita nak tahu apa perancangan Sufyan Suhaimi selepas ni. Perancangan Sufyan Suhaimi. Saya ingatkan ada iklan. Okey, perancangan selepas ni macam saya cakap kan, 2018 ada banyak benda baru yang saya nak cuba. Lagu baru is coming out, tapi bukan is coming out lah, dalam proses pemungkinan ada beberapa part yang belum siap.
Dan ada juga mungkin ada koleksi pakaian daripada saya in collaboration dengan jenama yang saya selalu pakai. Iaitu belum lagi. Kita akan kongsikan soon lah. Dan buat masa ni itulah kot perancangannya. Jadi nasihat you kepada pendatang-pendatang baru bidang seni yang baru nak naik, mungkin yang nak menceburi bidang ni. Pendatang baru saya pun masih baru sebenarnya. Mungkin Tapi awak dah berpengalaman. Adalah 2 tahun pengalaman sedikit sebanyak yang saya perolehi. Kepada pendatang baru, be yourself. Sebab kadang-kadang we are trying too hard to be someone else yang dah ada tau. Sometimes apa yang kita kena embrace is our uniqueness. So benda itu yang membuatkan kita different from others. So kepada orang luar sana, pendatang-pendatang baru khususnya, be yourself dan juga banyak-banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Jadi itu saja masa yang kita ada bersama dengan Sufian Suhaimi. Jadi terima kasih bersama dengan NX Now pada hari ini. Jadi itu saja masa yang kita ada. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kita lagi setiap esok pada pukul 3 hingga 3:30 dan jangan lupa juga melihat balik kita punya interview dengan Sufian Suhaimi di laman web kami di www.nx.digital ataupun pergi ke laman sosial kami di Twitter, Instagram, Facebook. Semualah. Dan sekian saja bersama dengan saya, Sabri Abdul Malik. Dan saya Farah Nabila Wazir. Assalamualaikum. Bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan